Kisah saya bekerja di Jepun. Kisah saya ni kalau anda tengok dekat YouTube saya dah ada kisah 1, kisah 2. But that was like 1 year ago dan I stop. Okay, jangan tanya what happened. Tapi hari ni Alhamdulillah kita berjaya sambung kisah ketiga. Sepatutnya kisah ni ada 10. Saya dah janji 10. Dalam kisah 1 anda boleh dengar saya janji 10. So ini kisah yang ketiga hari ni. Saya nak cerita pengalaman saya bekerja di Jepun walaupun it was tahun 2000. So kalau anda tengok kisah 1, saya cerita saya anak setinggan. Dari kisah 1 saya cerita kisah 2 saya terus Louis Vuitton. Tapi what happened in between actually? In between actually saya pergi ke Jepun lah. Okay, Alhamdulillah saya mendapat pendidikan yang bagus. Mak bapak saya very strict on pendidikan sebab dia orang tahu pada masa tu kalau kita nak tukar ekonomi keluarga ni memang kena tukar dengan pendidikan. So saya memang diasuh untuk rajin belajar dan Alhamdulillah saya dapat ke MRSM dan good SPM result lah. So dari situ saya dapat tawaran ke Jepun. Kecewa sikit sebab sebenarnya saya nak pergi UK dengan US tapi saya punya BI C3. So okay, Alhamdulillah Jepun. Tapi kan bila kita tengok lah kenapa kita pergi Jepun now after 20 years baru kita faham kenapa Allah aturkan perjalanan kita. Now everything is make sense already lah. Masa tu kecewa tapi saya suka sebab bila di Jepun saya sebenarnya first time saya dapat duit di tangan. So saya anak orang susah, so memang kita tak ada duit belanja semua kan. So bila kat Jepun saya ada pengalaman dapat duit scholarship dan belajar urus duit masa tu. So what happened ialah dalam saya punya kepala ni bila kita dapat duit kan, duit ni untuk belanja, bukan untuk diuruskan. Maksudnya sebab saya tak ada pengalaman menguruskan duit and what I see people around me ialah dia belanja duit tu. Kita tak nampak, mungkin dia ada savings lah, dia invest kan, tapi kita tak nampak. So what I see and what I get ialah saya belanjalah duit saya. Okay, so scholarship yang masuk habis. Tapi saya hantar dekat mak saya. Masa tu saya hantar guna surat je. Mak saya seronok sangat dapat duit tu. So pengalaman saya kat Jepun tu more on melatih diri saya macam mana saya nak belanja duit saya. And which I rasa memang macam it's a journey lah. Until one day, maksudnya macam ni saya belanja duit tu, duit sekolah tu habis. Tapi ada kawan saya yang very savvy, dia simpan duit dia. Tapi saya macam, kenapa nak simpan? So apa yang saya tak ada masa tu ialah saya tak ada financial goal. Kenapa saya perlu simpan duit? Until saya nak kahwin. Masa tu tahun keempat saya di universiti, dia dah mulalah kan. So saya nak kahwin, so saya cakap dengan mak saya kata okey nak kahwin, belanja kena ada lah. Masa tu saya kata okey, fine. So saya pun dah nampak satu financial goals kan, nak simpan duit untuk nak kahwin. Sebab kahwin ni bukan orang lelaki je lah kena keluar duit kan. Orang perempuan pun keluar duit untuk kenduri and everything kan. You are lucky enough kalau your family boleh provide. Which dalam kisah saya cuba untuk provide sendiri. Sebabnya saya ada jalan. Masa tu saya di Jepun ni orang boleh survive dengan hanya buat kerja part time. Kita panggil arbaito. Orang boleh survive, maksud saya kawan-kawan saya yang kerja ni, diorang lepasan uni. Tapi diorang tak nak kerja full time, kerja bergaji tu. Diorang boleh just kerja part time kat sana, dekat company ni, tapi diorang boleh survive untuk the whole month. So itu trend lah dekat Jepun. But that was tahun 2005. So saya tak tahulah sekarang macam mana. So saya pun dengan financial goal, dengan goal nak kahwin tadi, saya pun bekerja lah part time untuk cari duit. So saya sebenarnya dah start bekerja before tu, sebelum saya punya financial goal tu. Di Jepun ni saya bekerja di Gap, kedai baju, GAP, Gap. Apa yang saya belajar daripada orang Jepun ni kan, kita selalu dengar diorang ni particular about time. Tapi how particular? Okay, how particular diorang, orang Jepun about time. So contohnya kalau saya start bekerja pukul 10 pagi lah katakan saya, okay, kita nak clock in tu, dia ada satu komputer dekat tempat yang nak bayar tu, cashier tu, dia ada satu komputer. Pukul 10 saya kena ada kat situ 9.58 dan saya kena keep looking at the jam yang dekat cashier tu. On the dot pukul 10 saya kena clock in. That is sangat particular. Tak boleh jadi 10.01, tak boleh. So kalau masa tu ada 10 orang nak clock in, kita kena beratur dan kena make sure laju. Semua orang kena clock in dalam masa 1 minit before it turns 10.01. So sama juga dengan clock out, tak boleh terkurang 1 minit atau terlebih 1 minit. Sebab diorang ni very particular on macam tu. Masuk kena tepat, keluar kena tepat. Toilet break is 2 minutes. Memang diorang monitor, memang particular. Tak, maybe sebab saya kerja part time lah. Anything else you nak buat, you kena buat masa break lah. Dan masa kerja tu tak boleh tiba-tiba nak relax kejap, nak lipat baju kan, kejar baju kan, lipat baju slow-slow, tak boleh. Dia akan ada mata-mata yang memandang. Bukanlah manager lah yang memandang kan. So kita pun memang follow lah cara orang Jepun ni. So kat situ sebenarnya saya belajar banyak lah dengan mereka. Saya belajar banyak dengan orang Jepun ni. Dan sebenarnya bila kita bekerja part time masa kita student ni, saya rasa dia impact dia kepada diri kita. So saya mencadangkan lah kepada kalau ada yang dengar ni student-student universiti, why not ambil pengalaman bekerja semasa anda belajar. Okay, tapi berbaloi lah saya buat semua tu kan, kerja. Actually saya ada juga shift malam, pukul 12 malam sampai 8 pagi. Itu shift paling penat.
Itu pun dia treat sama juga. Saya kena betul-betul utilize 12 sampai 8 pagi tu. Memang penat. Balik sangat penat tapi the pay is double lah. So masa tu Alhamdulillah hasil daripada saya bekerja tu, saya berjaya lah settlekan wedding. Tapi financial goal saya tadi nak kahwin. So saya simpan duit untuk nak kahwin. So technically lepas kahwin, day tu kat situ sebenarnya kita belajar lah sebenarnya financial goal kita ni kena stretch lebih sikit. Alright. So after that is the journey daripada balik Jepun dan kerja. Saya sebenarnya dah banyak share pasal kisah saya ni di Instagram. So kalau anda follow saya di Instagram, you already know my story. Kisah saya bekerja di Jepun sangat memberi impact kepada diri saya. Thank you for listening.